Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini kita bertemu untuk kali kedua, siri kedua dalam pembicaraan mengenai ibadah umrah. Saya Haji Zakaria daripada Raudhah Jaya Travel and Tours Sdn Bhd ingin berkongsi ilmu dan pengalaman dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana mengerjakan umrah sempurna mungkin. Moga ibadah umrah yang kita lakukan mendapat ganjaran pahala daripada Allah dan diterima oleh Allah. Untuk siri yang kedua ini saya akan terus pergi ke pembicaraan mengenai ibadah umrah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengertian umrah ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Dari umrah ini seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh hadis Al-Imam Bukhari dalam bab umrah, ya, maksudnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tidak ada seorang pun melainkan wajib baginya sekali haji dan sekali umrah, kerana disebut kedua-duanya serentak dalam ayat 196 surah Al-Baqarah sebagai perintah. Perintah bererti wajib, maka umrah wajib seperti haji. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat 196 surah Al-Baqarah, wa atimmul hajj wal umrah, dan sempurnakanlah haji dan umrah. Maka kewajipan haji pada setiap muslimin dan muslimat yang mencukupi syarat-syaratnya, maka begitu juga dengan umrah, maka diwajibkan oleh Allah bagi setiap orang muslimin dan muslimat yang memenuhi syarat-syaratnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, berbicara tentang umrah ini, maka pertama-tamanya kita pergi ke perbincangan mengenai rukun umrah dan wajib umrah. Adapun rukun umrah ada 5. Yang pertama, niat ihram umrah. Yang kedua, tawaf umrah. Rukun yang ketiga, sa'i umrah. Rukun yang keempat, bersyukur atau bergunting. Yang kelima, tertib pada semua rukun. Manakala wajib umrah ada 2, iaitu niat ihram umrah di miqat. Kaitan dengan rukun umrah, niat ihram umrah,
maka niat ihram umrah rukun bagi umrah ini, maka wajibnya niat itu di miqat, tempat sempadan tanah halal tanah haram yang telah ditetapkan untuk jemaah umrah berniat menunaikan umrah. Apabila seorang berniat umrah, maka tertanggunglah ke atas dirinya kewajipan-kewajipan yang mesti dijaga dengan meninggalkan perkara larangan semasa dalam ihram. Terdapat 13 larangan yang insya-Allah akan kita sentuh pada siri-siri yang akan datang. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, adalah kita sedar dah faham rukun umrah. Sekiranya kita tidak melakukan satu daripadanya, maka batallah umrah. Atau sekiranya kita tidak tertib, tertukar susunan. Contohnya kita bersa'i, kemudian barulah kita tawaf umrah, maka itu dikira tidak tertib dan umrahnya tidak diterima. Manakala wajib umrah, apabila kita berniat umrah, ianya wajib kita menjaga dan melaksanakan kewajipan umrah ini. Jika kita melanggarnya, maka umrah kita sah, tetapi kita dikenakan dam mengikut dam yang ditetapkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, seterusnya kita berbicara mengenai sunat ihram. Sebelum seseorang itu berniat ihram, maka adalah dia melakukan beberapa amalan sunat sebelum dia berniat ihram. Yang pertamanya, para jemaah yang akan menunaikan umrah, sebelum dia berniat ihram, maka sunat baginya mengerat kuku, merapikan janggut, misai dan rambut, supaya nampak bersih dan kemas. Terusnya, menanggalkan bulu ketiak, ari-ari dan sebagainya. Terusnya mandi sunat ihram, mengambil wudu, memakai wangian pada badan tetapi bukan pada kain ihram. Memakai wangian pada badan, bukan pada kain ihram. Memakai minyak rambut. Seterusnya memakai kain ihram berwarna putih. Tidak salah memakai kain ihram dengan warna yang lain, tetapi sunatnya para jemaah yang akan menunaikan umrah memakai kain ihram berwarna putih. Dan seterusnya para jemaah yang akan menunaikan umrah sebelum berniat ihram hendaklah salat sunat ihram. Apabila kita nak
mula berniat ihram untuk mengerjakan umrah, maka sunat bagi orang yang nak berniat ihram, sebelum dia berniat maka dia menghadap ke arah kiblat. Sunat menghadap ke arah kiblat. Dan sunat baginya berada dalam keadaan berwudu. Apabila sudah sampai sebelum melepasi miqat, sudah hampir dengan miqat, maka kita bersedia dengan amalan sunat tadi, menghadap ke arah kiblat dalam keadaan wudhu. Seterusnya, apabila sudah hampir dengan miqat, kita berniat ihram. InsyaAllah penerangan secara selanjutnya akan diberi pada siri-siri yang akan datang. Selepas kita berniat ihram, maka ada beberapa perkara sunat yang perlu kita amalkan selepas berniat. Antaranya kita bertalbiyah. Bertalbiyah, kita banyak berdoa, banyak baca Al-Quran, banyak berzikir. Elakkan daripada kita berbual kosong lagu, kerana kita sudah masuk ke siri beribadah menunaikan umrah dengan pantang-larang yang ditetapkan. Maka hati mestinya khusyuk untuk beribadah kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengenai niat mengerjakan umrah, lafaznya ialah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya ulang, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Lafaz, sunat berlafaz. Jadilah hati, hadirkan di dalam hati niat, sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Apabila kita sudah hampir di miqat yang ditetapkan mengikut negara yang kita datang. Apabila kita sudah berniat, maka kita menjadi orang yang mengerjakan umrah, maka tertanggunglah kepada kita kewajipan umrah yang pasti dijaga. Niat umrah ini dilafazkan, diniatkan sebelum melepasi miqat umrah. Okey, miqat umrah yang dimaksudkan di sini ialah miqat makani, miqat tempat. Bagi penduduk luar Makkah, ada beberapa tempat yang telah ditetapkan oleh para ulama sebagai miqat yang sah untuk menunaikan umrah. Yang pertamanya di Yalamlam, bagi mereka-mereka para jemaah yang datang dari arah Yaman. Yang keduanya dia Bi'ali, bagi mereka yang datang dari arah Madinah. Yang tiga ialah Al-Juhfah, pada jemaah yang datang dari arah Syam.
Yang keempat, qarnul manazil, bagi yang datang dari arah Asia, contohnya daripada Malaysia, Indonesia dan lain-lain negara yang berada dari arah Asia. Yang kelima, zatul irqin, yang datang dari arah Iraq. Inilah sahaja 5 tempat yang telah ditetapkan oleh para ulama sah sebagai tempat, sebagai miqat makani bagi para jemaah. Jangan kita pandai memandai berniat di miqat yang lain, berniat di Jeddah dan sebagainya yang tidak ditetapkan oleh para ulama. Manakala bagi jemaah atau penduduk yang berada dalam Makkah, miqat makani, miqat tempat bagi jemaah atau penduduk yang berada dalam Makkah ialah mesti keluar ke tanah halal, pergi ke miqat makani yang telah ditetapkan sebagai miqat yang sah untuk menunaikan umrah. Yang pertama ialah di Ji'ranah. Yang kedua ialah di Tana'im, miqat yang paling dekat. Dan yang ketiga ialah di Hudaybiyah. Dan yang keempat ialah Shumaishi. Inilah 4 miqat makani yang telah ditetapkan oleh para ulama sah untuk dijadikan miqat, tempat berniat bagi mereka yang nak menunaikan umrah, bagi penduduk Mekah atau mereka yang telah berada di Mekah, di tanah haram Mekah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita sudah berniat umrah, maka tertanggunglah pada kita larangan dalam masa ihram. Larangan dalam masa ihram. Sebelum tu saya nak beritahu, digalakkan pada para jemaah yang menunaikan umrah, apabila mereka berniat umrah, sahaja aku menunaikan umrah dan aku berihram dengannya, ditambah dengan niat bersyarat. Niat bersyarat, contohnya, sekiranya aku terhalang oleh sesuatu halangan, maka aku jadi halal dengannya. Bagi meringankan beban jemaah yang mungkin terhalang, sakit yang disahkan oleh doktor, tidak dapat menunaikan umrah, perempuan yang kedatangan haid dan sebagainya yang menghalang seseorang jemaah itu daripada meneruskan kerja-kerja umrah. Dia apabila siap jemaah berniat umrah dan berihram dengannya dan ditambah dengan niat bersyarat, sekiranya ada halangan-halangan tadi, maka ia menjadi halal. Maka gugurlah umrahnya dan gugurlah larangan yang dikenakan ke atasnya. Jika tidak niat bersyarat, tiba-tiba berlaku halangan, tidak dapat menunaikan umrah bagi umrah wajib, umrah yang pertama, maka ia dikenakan ada ihsar dan mesti diqadha umrahnya, datang kembali untuk menunaikan umrah qadha. Tapi selepas dia berniat umrah dan berihram dengannya dan ditambah dengan niat bersyarat, sekiranya berlaku halangan yang menghalang dia daripada meneruskan kerja umrah, menyempurnakan rukun-rukun umrah, maka dia menjadi halal, maka dia tidak berdosa, tidak perlu qadha, cuma perlu membayar dam sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, secara ringkas, saya pada hari ini untuk akhirnya saya nak menyentuh tentang larangan dalam masa ihram, iaitulah wajib umrah. Ada 2 wajib umrah. Yang pertamanya berniat di miqat, yang keduanya
13 larangan. Yang pertamanya, setiap jemaah yang telah berniat umrah dan ihram dengannya, maka dilarang ke atasnya yang pertama memakai pakaian bersarung atau berjahit dan bercantum untuk jemaah lelaki sahaja. Kalau berjahit seperti tuala tetapi tidak bersarung, bercantum, tiada masalah. Yang keduanya, menutup kepala atau sebahagian daripadanya. Menutup kepala atau sebahagian daripadanya bagi jemaah lelaki. Tidak boleh pakai kopiah, tidak boleh letak kain tuala di atas kepala dan sebagainya yang menyentuh kepala, menutup kepala atau sebahagian daripadanya. Yang ketiga, menutup muka bagi jemaah perempuan sahaja. Tidak boleh menutup muka, pakai mask jika tidak ada peraturan memakainya dalam masa darurat, atau memakai cermin mata besar warna hitam yang tidak menampakkan sebahagian daripada mukanya, mata, kening dan mukanya, dilarang. Yang keempat, dilarang memakai sarung tangan sama ada lelaki ataupun perempuan. Jemaah lelaki dan perempuan dilarang memakai sarung tangan. Yang kelima, dilarang memakai bau-bauan sama ada di badan, pakaian, makanan, minuman atau menghidunya ke dalam hidung. Dilarang, tidak boleh bagi jemaah lelaki dan jemaah perempuan memakai bau-bauan. Kalau seperti yang kita sebut tadi, sebelum kita berniat umrah dan berihram dengannya, maka kita disunatkan memakai wangian di badan, bukan pada pakaian. Tetapi selepas kita sudah berniat umrah dan ihram dengannya, maka kita dilarang untuk memakai wangian-wangian sama ada pada badan ataupun pada pakaian. Pada makanan atau minuman. Makanan atau minuman. Makanan atau minuman atau menghidunya ke dalam hidung. Menghidunya ke dalam hidung. Yang keenam, memakai minyak di kepala atau janggut dan selain daripada yang tumbuh di pipi dan dahi. Tidak boleh memakai minyak kepala atau janggut. Bagaimana pula dengan kita menggunakan orang kata minyak cap kapak, minyak sakit urat, minyak ubat. Dalam masa ini para ulama membenarkan kita menggunakannya. Hanya minyak-minyak untuk perhiasan diri, untuk kecantikan sahaja dilarang. Yang ketujuh ialah menanggalkan rambut atau bulu, sama ada menggunting, mencabut atau usaha-usaha yang dilakukan dengan sengaja bagi menggugurkan, menanggalkan rambut ataupun bulu, sama ada rambut, kening, bulu mata, bulu hidung, janggut dan sebagainya. Yang ke-8, mengerat atau memotong kuku, sama ada dengan pengetik kuku, dengan pisau, dengan gigitan gigi, apa saja kaedah dan cara dilakukan bagi memotong kuku, maka dilarang. Yang ke-9, menambang, memotong, mencabut pokok-pokok di tanah haram, sama ada
di tanah haram Mekah atau tanah haram Madinah. Yang ke-10, memburu binatang buruan. Binatang buruan seperti belalang, cengkerik, burung merpati, burung-burung dan lain-lain binatang buruan. Atau binatang-binatang seperti cicak, nyamuk, lalat, lipas itu. Ular itu bukan binatang buruan. Ianya boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Seterusnya ialah yang ke-11, berkahwin. Selepas kita berniat umrah dan berihram dengannya, maka para jemaah dilarang daripada berkahwin atau mengahwinkan orang lain atau menerima sebagai wakil kahwin. Dilarang. Terusnya yang ke-12, melakukan pendahuluan persetubuhan. Muqaddimah persetubuhan. Dan yang akhir ialah melakukan persetubuhan. Inilah 13 pantang larang yang mesti dijaga oleh setiap jemaah umrah selepas berniat umrah dan berihram dengannya. Jika berlaku salah satu daripadanya, maka dikenakan dam, mengikut dam-dam yang telah ditetapkan. Tetapi umrahnya tetap sah jika dilakukan dengan sengaja, maka berdosa, bertaubat, mesti bayar dam. Kalau dilakukan dengan tidak sengaja, maka tidak berdosa. Ada yang tak perlu dibayar dam jika tidak sengaja, ada yang perlu dibayarkan dam. InsyaAllah ulasan secara lebih detail akan diberikan pada siri-siri yang akan datang. InsyaAllah setakat itu dulu untuk kali ini. Semoga kita semua dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamunya, menunaikan umrah. Dan untuk kali ini segala yang baik itu daripada Allah. Kelemahan-kelemahan itu adalah kelemahan diri kita sendiri. Semoga ianya bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.